jami'al wajibati, tertakluk ia, ya, dengan semua yang wajib. Wal jaizat, dan yang harus. Wal mustahilat, dan yang mustahil. Wal mustahilati. Semalam kita telah bincang qudrah dan iradah, konteks dia dengan semua alam ini, semua mungkin. Sama ada mungkin sayudat ataupun mungkin wujud ba'dal adam, wujud ba'dal adam iaitu kita semua ni, ataupun mungkin fi ilmillah, maknanya qabla wujud, mungkin yang di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum dijadikan alam ini. Semua tu ada kaitannya, muta'alliqan ni tertakluk keduanya, tergantung keduanya, terkait keduanya tadi, berkait rapat keduanya dengan semua mungkin. Dan masuk juga mungkin sayujad, mungkin yang lagi akan datang. Mungkin lagi akan datang seperti mana nikmat dan azab yang akan berlaku di masa akan datang. Ataupun mungkin saja mungkin yang lagi akan Tuhan jadikan, seperti mana yang tak ada hari ini tapi Tuhan akan jadikan. Jadi semua tu ada kaitan rapat dengan qudrah dan iradah. Yang ketiga pada hari ini dia bersifat ma'ni, iaitu ilmu. Jadi ilmu juga bersangkut paut, maknanya berkait juga dengan semua wajibat. Dengan semua wajibat. Wajibat ni makna termasuk wajibat ni, iaitu yang wajib ni iaitu diri Allah Ta'ala dan sifatnya. Jadi Allah tahu tentang diri dia sendiri, yang kata Allah tu mukhalafah dengan makhluk. Allah tak semacam dengan baharu ni, ya, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, ataupun laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Makna kata bahawa Allah tahu tentang diri dia. Kita ni tak kenal Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala kita tak kenal. Yang kata Allah tu, ya, kita tak tahu diri dia sebenarnya, tapi Allah tahu. Ya. Dan Allah tahu tentang semua sifat-sifat yang ada dekat dia. Kita tak tahu. Ya, yang kita tahunya hukum yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum kata qudrah tu lagu mana. Tapi qudrah tu kita tak tahu sebenarnya. Hakikat qudrah tu kita serahlah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan semua yang wajibat, iaitu tentang dirinya, zatnya, dan juga segala sifatnya, af'alnya, asma'nya, semualah. Ya. Wal jaizat, wal jaizat ni makna yang harus. Yang harus ni makna alam ni lah. Tuhan tahu tentang diri kita. Dia buat alam, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat bulan bintang, dia buat semua dia tahu. Hakikat bagi tiap-tiap satu tu, ya, semua dia tahu. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Wal mustahilat, dan yang mustahil. Yang mustahil ni yang tak layak bagi dia. Seperti mana syarikul bari, menyungutui bagi Allah Ta'ala. Kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, lagu tu, lagu ni yang kita duk bayang, Tuhan tahu. Lagu mana kita bayangkan, lagu mana yang kita duk syirik dengan dia, padahal benda tu tak ada. Benda syirik tu tak ada pada hakikatnya pun dia tahu. Jadi makna kata ilmu dia ni merangkumi ke semua sekali. Tak ada satu yang tersembunyi. Dia tahu semua. Dan mengetahui Tuhan itu bukanlah mengetahui dia tu dengan tiga kata-kata yang kasar-kasar saja, yang halus dia tak tahu. Tak. Kita ni yang kita tahu ni yang kasar, yang halus kita tak tahu. Yang kita tahu pula di depan kita, yang belakang kita tak tahu. Kiri kanan kita tak tahu. Kan? Allah tak ada. Mana merangkumi, meliputi segala apa yang ada, semua dia tahu. Bahkan yang tak ada seperti syarikul bari pun dia tahu. Itu kata maknanya
meliputilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma fis sudur, dan Allah itu mengetahui apa yang terlintas dalam fikiran kita, dalam hati kita pun dia tahu. Jadi malah sebab itu kita yang kita bayangkan dalam hati itu, ya, benda yang tidak wujud pada hakikatnya, tapi wujud yang dibangsa pada ada. Jadi maknanya, asalkan maknanya benda tu ada, sama ada hakikatnya ataupun ada majazi, pinjam saja. Maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata ilmu dia tu mencakupi semua sekali, tak ada yang tersembunyi. Ya, ilmu. Kemudian kita tengok was-sam'u wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Hayah ni dia tidak tertakluk, tidak ada hubung kait dengan sesuatu. Mana hidup Allah tak ada hubung kait dengan alam ini, tak ada hubung kait dengan makhluk, dengan apalah, dengan mungkin ini, tak ada kena-mena. Ya. Was-sam'u wal basaru al-muta'alliqan bi jami'il mawjudat. Yang mawjudat tu. Wow, ketinggalan. Dan sama' dan basar pula tertakluk ia dengan semua yang mawjud, semua yang ada. Ya, semua yang ada ni ada kaitan mereka. Ya, mendengar ni bukan sekat manusia kita ni bercakap, kita ni meratap, kita merayu, kita apa semua, berdoa dan apa semua dia dengar. Maknanya dia dengar kata-kata binatang, dia dengar kata-kata apa makhluk ini, kan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama ni, nak ceritakan tentang orang yang menuntut ilmu ni, orang yang sentiasa menuntut ilmu, kan dalam hadis, orang yang sentiasa menuntut ilmu ni sentiasa berselawat, kerana minta Allah Ta'ala ampunkan kepada orang yang menuntut ilmu, termasuk ikan di lautan. Ikan di laut pun, semut di dalam semut yang duduk dalam sarang pun duduk minta istighfar, maksudnya minta Allah Ta'ala ampunkan orang menuntut ilmu. Jadi nak cerita orang menuntut ilmu ni sentiasa dalam keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak menunjukkan ilmu tu lebih mulia daripada segala-galanya. Jadi maknanya sampai orang menuntut ilmu ni, semut duduk di sarang pun duduk minta. Makna kata percakapan semua ikan apa semua di laut pun Tuhan dengar. Jadi tak adalah kata Tuhan tak dengar. Kan, sama ada bercakap tu dengan suara ataupun dengan tidak suara. Kan, cakap dalam hati pun Tuhan tahu. Seperti Nabi Musa alaihissalam, waktu dia berdoa minta Allah Ta'ala dia nak minta Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun. Kan dia ni duduk dalam rumah Fir'aun dan dibesarkan oleh Fir'aun. Akhirnya dialah jadi Nabi dan Rasul, dan dia mendakwahkan Fir'aun itu sendiri, keluarga Fir'aun dan sebagainya. Jadi tak berjaya. Itulah di antara dakwah Nabi Musa ni tak berjaya. Dia dakwahkan Fir'aun supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Akhirnya dia seolah macam fras lah, manusia ni ada sifat fras, sifat fras ni sebab manusia. Jadi Nabi Musa pun berdoa dengan Allah Ta'ala. Dalam hati dia sebelumnya dia berdoa tu nak minta Allah hancurkan Fir'aun tu, tapi tidak tak terkeluar di mulut dia. Tak keluar di mulut dia nak hancurkan Fir'aun, tapi Allah jawab balik.
Allah jawab balik bahawasanya aku tahu sebenarnya apa yang tersirat dalam hati engkau wahai Musa. Kan? Tapi takkan aku nak hancurkan Firaun sedangkan di rumah dia pun mana ada tulis nama aku. Itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Itu dalam tafsir Al-Alusi ada cerita tu. Jadi maknanya dalam hati pun Tuhan dengar, rintisan hati pun Tuhan dengar. Begitulah ya. Percakapan hati. Mulut tak tekat. Mulut kata lain, hati nak lagu lain. Hati nak hancurkan tapi tak kata apa. Itu hati itu bercakap tu Tuhan tahu. Itu yang dikatakan. Sama mendengar, Tuhan mendengar. Wal basar, dan juga Tuhan melihat. Jadi mana ya, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat semua yang ada ni. Alam yang ada ni Tuhan melihat perkara, ya, tidak tertinggal satu pun daripada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab apa? Sebab penglihatan Allah dan pendengar Allah itu tidak seperti mana pendengaran dan juga penglihatan baru menggunakan alat, iaitu kita kata telinga, nak dengar telinga, melihat mata, kan? Dan lagi syarat maknanya duduk depan kita pun nampak, kan? Duduk belakang tak nampak. Jadi Allah bukan melihat dengan biji mata, Allah bukan melihat dengan alat, senang. Dia tak ada alat. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada dia lah. Itu maknanya dia melihat dan dia mendengar semua yang ada ini, ya, tak ada yang tersembunyi. Wal kalam, dan percakapan, allazi laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Allah bercakap ni bukan nanti ada huruf, bukan nanti ada suara. Kan? Ucapan Tuhan. Kita bercakap ni dengan menggunakan huruf hijaiyah, alif bata sampai kepada ya. Kita bercakap kerana mesti keluar huruf. Saya makan nasi. Ini semua huruf alif bata. Kan? Cakap Arab pun sama juga, cakap India pun sama juga. Cakap apa pun semua ada huruf. Wala sautin, dan tidak bersuara. Sedangkan makna kita bersuara, kan? Ada suara bila kita bercakap. Kalau tak bersuara, orang tak bagi bercakap. Apa makna kalam? Kalam, yang dikata kalam tadi, apa nama ni, al-lafzul murakkabul mufidu bil watan, itu dalam istilah pada kita ada belajar. Kalam itu ialah lafaz yang keluar daripada mulut seseorang. Kalau tak keluar, kalau apa nama ni, al-kalam huwa lafaz. Kalau tak berlafaz, makna bukanlah kalam. Kalam ni mana bercakap ni mesti kalam berlafaz, kena sebut di mulut. Baru jadi percakapan, baru jadi kalam, kan? As-saut, al-lafzul murakkab yang bersusun pula, kalau tak bersusun, tak namakan kalam, tak namakan bercakap, kan? Bercakap mesti dia ada 4 ciri. Yang pertama lafaz, yang keduanya murakkab, yang ketiganya mufid, yang keempatnya bil wad'i. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu ialah lafaz. Maknanya kena ada suara lah. Apa makna lafaz? Lafaz itu as-sautul mustamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Suara yang merangkumi huruf ejaan. Kalau tak ada suara, macam isyarat ataupun tulisan, ya, tulis orang faham ni tak macam tulisan. Ini tulisan ni bukan kalam. Isyarat tunjuk satu benda, walaupun orang faham itu apa, kan, tapi itu bukan kalam. Begitu juga isyarat-isyarat lain, maka itu bukan kalam. Kalam mesti keluar pada mulut. Itu kita kalam. As-sautu al-mustamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyah, suara yang merangkumi huruf-huruf ejaan. Ambil orang mengigau. Suara dia keluar. Tapi tak ada huruf ejaan. Alif bata, dia cakap, kan?
Kita tengok orang meninggal. Dari adakah dia bercakap? Tak, dia tak bercakap. Bercakap mestilah ada suara yang ada huruf-huruf ejaan, alif ba ta sa. Kemudian murakab mestilah tersusun. Lagi mufid boleh faham. Kalau maknanya murakab tapi tak faham. Orang kata matahari naik, orang pun tak faham apa dia nak cakap. Jadi tak mufid. Dan yang keempatnya mesti bil wada'i bil qasdi, dengan ada niat. Kalau pun kita kata orang tu bercakap tersasul keluar pada mulut tapi bukan ada niat pun, dia tak ada niat. Maka itu bukan kalam. Itu cerita ni kalam apa? Kalam baharu. Kalam ni terbagi pada dua, satu kalam nafsi, yang keduanya ialah kalam kalam apa tu? Dia panggil kalam nafsi dengan kalam kalam pada pengen itu lagi tu. Istilah dia tu. Kan? Jadi maknanya yang tu semua tu kalam nafsi dan kalam ni semua baharu. Kita ada bercakap sama-sama dalam hati. Kan? Itu ialah kalam baharu. Kalam Allah ya, dia lain daripada itu. Mana lain daripada kalam baharu. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Kita bercakap saya makan, saya dulu waktu makan, nombor dua, nasi tiga, mana kita susun Tuhan. Kalam Tuhan tak tersusun. Mana ada kata mana mukhalafah, sebab tu sifat yang keempat Tuhan letak, maknanya ulama letak yang keempat tu nak suruh faham semua sifat Tuhan tu tidak semacam dengan sifat baru. Kan? Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-'ilmu min al-muta'allaqat, ya, dan tertakluklah, terikatlah dengan apa yang terikat dengan dia oleh ilmu. Mana hubung kait sama dengan apa? Dengan sifat ilmu. Kalau ilmu tu tertakluk dengan yang wajib, dengan yang mustahil, dengan yang harus, maka kalam juga, mana kalam Allah juga ada yang wajib, ada yang harus, ada yang mustahil. Kan kita ambil Al-Quranul Karim. Al-Quran 30 juzuk, ambil daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas. Di dalamnya itu merangkumi semua perkara, ya, termasuklah akidah, masuklah maknanya syariat, masuklah apa nama ni, tarikat, semualah masuk di dalam Al-Quran. Yang mana semuanya itu ada kaitan dengan yang wajib. Tuhan bercakap, bukan bercakap satu bentuk saja, tapi makna, misalnya Allah Ta'ala kata aqimis salata liduluki syamsi, dirikan olehmu akan sembahyang bila gelincir matahari. Apabila gelincir matahari, naklah kamu sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Itu dalil. Termasuknya waktu zuhur tadi bila gelincirnya matahari. Kan? Aqimis salah. Kan? Ada lagi ayat-ayat lain. Wa atuz zakah, itu tunaikan oleh. Semua kalam tu kalam yang menunjuk kata wajib. Itu ulama dah bahas. Aqimus salah, dirikan olehmu akan sembahyang. Itu amar, diomai dengan fi'il amar. Kan? Menunjuk kepada wajib. Al-amru ya yadullu 'ala al-wujub, menunjuk kepada wajib. Tapi adalah qarinah-qarinah yang menunjuk kepada wajib. Contoh, sebab tidak semua amar tu jadi menunjuk kepada wajib belaka. Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus, kan? Berdasarkan kepada qarinah-qarinah yang yang terdapat pada ayat Al-Quran tadi. Jadi malah kita kata aqimis solah, yang tu wajib. Kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba, tu menunjukkan itu terang-terang wajib lah. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Itu maknanya cakap Allah ni ya berbentuk yang wajib, maknanya kita kena buat. Kan? Ada yang harus seperti mana kulu washrabu wala tusifu, makan olehmu dan minumlah olehmu, tapi jangan melampau. Bukan wajib tu. Itu sunat. Kan? Perlu pada harus.
Mana makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Kulu washrabu, makanlah kamu. Washrabu, dan minumlah kamu. Wala tusifu, tapi jangan kamu melampau. Kalau melampau masuk jadi haram pula. Jadi had dia, sempadan dia, jangan melampau. Kan? Mana kita ni nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa, harus. Kan? Baik. Kemudian apa nama ni? Kita ambil yang mustahil. Ambil yang mustahil seperti mana? La ilaha illallah. Anallahu la ilaha illa ana. La ilaha itu nak cerita benar mustahil. Tuhan kata tak ada pun Tuhan selain daripada dia. Itu Tuhan nak ceritakan benda yang apa nama? Yang mustahil, benda yang tak ada. Tuhan bercakap. Dia hantar ayat Quran 30 juzuk. Dalam Quran tu kita boleh faham. Ini Tuhan bercakap yang berkaitan dengan wajib. Ini yang mustahil, yang ni yang harus jadi begitu. Merangkumi semua. Baik. Wal kalam alladhi laysa biharfin wala sautin, itu yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-'ilmu minal muta'allaqati, daripada tempat ta'alluq dia. Iaitu alam inilah, apa nama, bijami'al mumkinat. Habis, kemudian kita tengok. Jadi ringkas kata bahawasanya sifat ma'ani ini tolak hayat saja. Daripada 7 tu, qudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar kalam. Tolak hayat, tolak sifat hayat, sifat hidup Tuhan tadi, dia tak ada ta'aluk. Yang lain semuanya ada ta'aluk, mana ada hubung kait, ya, dengan sesuatu, dengan sesuatu. Tengok apa yang tadi, kalau qudrah dengan iradah ta'aluk dengan jami'al mungkinat, dengan semua mungkin ni. Tapi kalau ilmu, dia ta'aluk dengan yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Itu semua tu kena ingat. Dan beza pula di antara daripada 5 yang ta'aluk itu, ya, antara satu dengan lain tadi. Ta'aluk ilmu tu dia panggil ta'aluk inkishaf. Apa makna inkishaf? Makna ta'aluk inkishaf, ta'aluk nyata. Itu nama dia tu inkishaf. Ya, maknanya jelas, terang. Tak ada lagi tersembunyi, tak ada. Itu ta'aluk ilmu. Kan? Ta'aluk kalam, ta'aluk dalalah. Ta'aluk dalalah. Apa makna dalalah? Dalil. Dalil itu menunjuk. Yang dicakap macam ni, apa dalil? Nak